Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Minggu ini, minggu yang ke-35, kita akan mempelajari tajuk yang seterusnya dalam tajuk bumi, iaitu putaran dan peredaran bumi. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran bumi melalui lakaran TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Bumi berputar pada paksinya dan bumi membuat satu putaran lengkap pada paksinya setiap 24 jam. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Ini menyebabkan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pada bila-bila masa, separuh bahagian bumi menghadap matahari. Bahagian ini menerima cahaya matahari dan mengalami waktu siang. Pada masa yang sama, separuh bahagian bumi lagi membelakangi matahari. Bahagian ini tidak menerima cahaya matahari dan mengalami waktu malam. Oleh kerana bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur, matahari kelihatan bergerak merentasi langit dari timur ke barat. Ini menyebabkan panjang dan arah bayang-bayang berubah sepanjang hari. Pada waktu pagi, matahari terbit di sebelah timur, bayang-bayang objek berada di sebelah barat, dan panjang bayang-bayang adalah paling panjang. Apabila matahari naik lebih tinggi di langit, panjang bayang-bayang menjadi lebih pendek. Pada pukul 12 tengah hari, apabila matahari berada tegak di atas kepala, panjang bayang-bayang adalah paling pendek. Pada waktu tengah hari, matahari berada di sebelah barat. Bayang-bayang objek berada di sebelah timur. Pada waktu petang, panjang bayang-bayang meningkat ketika matahari terbenam. Tajuk yang pertama, kesan putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi pada paksinya, ini adalah paksi bumi, menyebabkan kesan-kesan berikut. Bumi berputar dari barat ke timur. Ia menyebabkan kesan-kesan berikut. Nombor 1, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Yang kedua, kejadian siang dan malam. Dan yang ketiga, panjang dan arah bayang-bayang berubah sepanjang hari. Kejadian siang dan malam. Bumi membuat putaran lengkap pada paksinya setiap 24 jam. Pada satu-satu masa, hanya separuh daripada bahagian bumi menghadap matahari. Contohnya di sini. Hanya separuh daripada bahagian bumi menghadap matahari. Jadi, bahagian ini menerima cahaya matahari dan mengalami waktu siang. Pada masa yang sama, separuh lagi bahagian bumi membelakangi matahari. Bahagian ini tidak menerima cahaya matahari dan mengalami waktu malam. Seterusnya, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Apabila bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur, matahari kelihatan bergerak di langit dari timur ke barat. Ini menyebabkan panjang dan arah bayang-bayang bertukar sepanjang hari. Pada waktu pagi, matahari terbit di timur. Bayang-bayang objek berada di barat. Panjang bayang-bayang adalah yang paling panjang. Apabila matahari semakin tinggi di langit, panjang bayang-bayang menjadi lebih pendek. Pada waktu tengah hari, apabila matahari berada tegak di atas kepala, bayang-bayang adalah yang paling pendek. Pada sebelah petang pula, matahari berada di barat. Bayang-bayang objek berada di timur. Petang, matahari berada di barat. Bayang-bayang berada di sebelah timur. Panjang bayang-bayang bertambah panjangnya.
apabila matahari semakin terbenam. Rumusan bagi topik pada minggu ini, yang pertama, kesan putaran bumi pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam. Yang kedua, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Dan yang ketiga, perubahan panjang dan kedudukan bayang-bayang. Bagi kejadian siang dan malam, bahagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Waktu pagi 12.30 hari dan waktu petang perubahan panjangnya dan arah bayang-bayang berbeza. Kita tengok dulu pada waktu pagi. Matahari berada di timur pada waktu pagi. Bayang-bayang objek berada di barat. Panjang bayang-bayang adalah yang paling panjang. Pada pukul 12.30 hari, matahari berada tegak di atas kepala. Panjang bayang-bayang pula adalah yang paling pendek. Pada waktu petang, matahari berada di barat. Bayang-bayang objek berada di timur. Berbeza Pagi, matahari timur. Bayang objek barat. Petang, matahari barat. Bayang-bayang objek di timur. Panjang bayang-bayang bertambah apabila matahari semakin terbenam. Baiklah, diharapkan murid-murid dapat memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sekian, terima kasih.